Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Puan Nurul Asyikin. Hari ini grup saya akan membentangkan tentang presentation case study. So, ahli kumpulan saya iaitu yang pertama terdiri daripada Mulhim, kemudian iaitu Faiz Amni, iaitu saya, dan seterusnya adalah Muhammad Amirul Hakim, dan seterusnya adalah Iyang Nur Ilyas, seterusnya adalah Dayang Nur Faizah, dan yang terakhir sekali adalah Nurul Amira binti Rashidi. Kemudian kita teruskan kepada bahagian introduction. Introduction ni saya buat berdasarkan ikut fakta general sahaja yang dikaitkan dengan petikan yang terdapat di case study. So, bagi perenggan yang pertama adalah penyiasatan ialah pemeriksaan kajian pelancaran pengesahan dan pengumpulan maklumat fakta yang menjawab soalan atau menjelaskan sesuatu masalah. Ia lebih kepada satu perkara yang rumit, walaupun orang yang terlibat dalam penyiasatan adalah mengumpul fakta, dia mesti membangunkan satu hipotesis dan membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang ada. Proses penyiasatan adalah aktiviti menyeluruh yang melibatkan pengumpulan data, aplikasi logik dan penggunaan penakkulan yang kukuh. Pada perenggan pertama ini saya ambil perkara yang general tentang satu penyiasatan, sebab di dalam petikan juga owner kepada restoran itu telah mengupah satu penyiasat untuk menyiasat ke mana duit 13,000 itu hilang. Kemudian kita ke perenggan yang kedua, iaitu setengah jenayah dalam kedai runcit boleh dikaitkan dengan kaki tangan yang bekerja dalam syarikat. Ratusan aktiviti jenayah yang dilakukan oleh kaki tangan adalah mengakibatkan pendakwaan. Namun ramai pengurus dan pemilik kedai runcit mempunyai pengalaman terhadap pekerja yang terlibat dalam kecurian atau penipuan. Kadang-kala ianya berlarutan dan mengambil masa yang panjang. So, sekurang-kurangnya beberapa masalah dikaitkan dengan pekerja yang tidak jujur boleh diselesaikan dengan dasar pengambilan yang konsisten dan berstruktur yang betul. So, dalam perenggan yang kedua ini menerangkan tentang pentingnya untuk pengurus kedai memilih pekerja yang telus dan intelektual supaya pekerja tersebut tidak menimbulkan masalah kepada kedai ataupun syarikat. Untuk perenggan yang ketiga pula, walaupun syarikat peruncitan besar mungkin mempunyai kaki tangan pengambilan yang berdedikasi, pemilihan yang telah dicuba dan diuji, perniagaan kecil dan sederhana mungkin tidak boleh menggunakan pengaturan sedemikian untuk menggajikan kaki tangan baharu. Garis panduan harus diwujudkan untuk merumuskan sistem pengambilan, pemilihan dan pekerjaan yang konsisten. So, bagi perenggan yang ketiga pula ini adalah beza antara syarikat yang besar, kedai yang mempunyai jenama dengan kedai yang biasa-biasa saja, syarikat yang kecil. So, dalam pemilihan mereka untuk yang besar, mereka telah membuat satu pemilihan yang secara terperinci, manakala untuk syarikat kecil atau kedai yang kecil-kecilan, mereka tidak ada sumber untuk membuat satu pemilihan yang secara terperinci bagi memasukkan pekerja yang baru. So, mereka perlu wujudkan satu garis panduan yang baru supaya mereka dapat memilih antara pekerja yang terbaik dari segi latar belakangnya supaya tidak menimbulkan masalah kepada kedai untuk masa yang akan datang. Untuk perenggan yang seterusnya pula adalah perenggan yang keempat, iaitu kerugian daripada kecurian kedai oleh pekerja dalam sektor peruncitan boleh berjumlah persentasenya yang besar daripada semua kerugian yang ditanggung. Pengawasan yang baik secara amnya membantu menghalang ketidakjujuran. Kaki tangan runcit ataupun pekerja di kedai runcit sering beralih kepada tidak kejujuran atau ada hasutan daripada orang luar.
dengan kepercayaan bahawa mereka telah mencipta cara baru curian yang tidak dapat dikesan. So melalui petikan untuk perenggan yang keempat ini, melalui petikan yang ada pada soalan, duit 13,000 itu hilang. So kehilangan duit itu adalah sesuatu perkara yang rumit untuk dicari. So hanya orang-orang yang tertentu saja boleh menghilangkan duit itu supaya tidak dapat dikesan. So untuk pencuri yang mencuri duit 13,000 itu adalah seorang yang berpengalaman dan seorang yang tahu selok belok dalam kedai. So diorang dapat melesapkan 13,000 itu tanpa bukti. Itulah hebatnya orang yang menghilangkan duit itu. Bagi perenggan yang terakhir, iaitu perenggan yang kelima, adalah pengurusan ialah satu set prinsip yang berkaitan dengan fungsi merancang, mengatur, mengarah dan mengawal. Dan aplikasi prinsip ini dalam memanfaatkan sumber fizikal, kewangan manusia dan maklumat secara cekap dan berkesan untuk mencapai matlamat organisasi. Untuk kes ini, pengurus perlu mengambil tindakan yang lebih lanjut mengenai kehilangan wang 13,000 itu dalam kedai, mengumpulkan semua bukti yang ada dan menjalankan siasatan yang lebih mendalam. So menerusi perenggan yang terakhir ini, saya buat berdasarkan rubrik itu menyatakan bahawa membuat explanation menerusi management function. So saya letakkan ayat untuk management function di dalam introduction supaya tindakan yang lebih lanjut oleh pengurus kedai itu dapat mengumpul data, bukti dan secara jelas dan menjalankan siasatan dengan lebih mendalam. Kerana duit yang hilang itu bukannya sikit dan ianya banyak. So perlukan siasatan yang lebih mendalam lagi supaya duit itu dapat dijumpai. Itu saja daripada saya untuk introduction bagi case study ini. Sekian, terima kasih. The importance of security system are help increase the level of security by monitoring among employees in store. Maksudnya, hal ini mampu meningkatkan daya keselamatan kedai, contoh dari segi IT seperti sistem POS yang mampu mengira, merekod data dan mentafsir data belian dan juruwang sukar untuk mencuri duit dalam mesin pos. Poin yang nombor 2, help to control situation in the store. Maksudnya memasang CCTV di setiap sudut dan kawasan yang perlu diberi perhatian, contohnya di cashier, dapat merekod situasi semasa atau kejadian dan boleh dijadikan sebagai bukti dan diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk membuat siasatan. Dan yang terakhir, help to reduce the cost of loss due to natural disaster. Contohnya kedai yang mempunyai kawalan pagar di sekeliling mampu mengurangkan kos kehilangan barang semasa bencana seperti banjir, kerana pagar akan menutup di sekeliling kedai untuk menahan barang jualan daripada terkeluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Mahmud. Okey, dalam video ini saya nak menerangkan mengenai bagaimana duit tersebut boleh hilang berdasarkan cerita atau petikan yang telah diberi. Okey, wang sebanyak lebih daripada 13,000 yang telah diletakkan pada Nike's privacy box telah hilang berikutan dengan tuan kedai atau tuan restoran itu telah perasan. Okey, tuan kedai tidak mahu menghubungi polis. Dia takut bahawa duit yang hilang itu diambil oleh ahli keluarga sendiri. Okey, duit itu hilang boleh jadi disebabkan oleh kecuaian ataupun memang ada pihak yang mencurinya. Okey, penyiasatan telah dibuka atas kes ni.
Okey, penyiasat telah menyiasat pekerja kedai dan juga pihak bank. Okey, dan penyiasat telah membuktikan pekerja dan pihak bank ini tidak bersalah dalam kes kehilangan duit sebanyak lebih 13,000 ini. Okey, tetapi penyiasat berkata atau membuat spekulasi bahawa duit ini telah hilang disebabkan oleh ada pihak yang telah mengambilnya. Okey. Dan penyiasat tidak dapat membuktikan apa-apa lagi mengenai kes kecurian ini disebabkan oleh banyak persoalan-persoalan yang tidak dijawab atau banyak persoalan-persoalan yang timbul tentang bagaimana wang itu boleh hilang. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan bagaimana untuk mengelakkan wang itu daripada kecurian pekerja. Pertama, kenali pekerja anda. NFIB mengusulkan agar majikan perniagaan kecil melakukan pemeriksaan latar belakang ke atas bakal pekerja. Kedua, mengawasi pekerja dengan rapi. Kita perlu memperhatikan gerak-gerik pekerja kita. Ketiga, menggunakan pesanan pembelian. Pembayaran resit dan penyediaan pesanan pembelian hendaklah berfungsi yang berasingan dan dikehendakkan oleh individu yang berbeza. Nombor 4, kawal penerimaan tunai. Guna slip jualan pranamba bersiri dan jalankan audit mingguan. Nombor 5, gunakan audit tidak formal. Buat audit dalam tanpa pengumuman dan lakukan audit tahunan oleh firma luar. Nombor 6, pasang langkah keselamatan komputer. Fahami sistem dan perisai komputer anda dan cara ia boleh digunakan untuk mengalihkan wang inventory. 7. Jejaki semakkan perniagaan anda. Sentiasa menggunakan cip pranombor dengan jumlah dan penerima yang ditaip atau ditulis dengan dakwa kekal. 8. Menguruskan inventory dan menggunakan sistem keselamatan. Asingkan fungsi penerimaan, penyimpanan, stor dan penghantaran. Inventory fizikal hendaklah dilakukan setiap tahun oleh individu yang tidak bertanggungjawab ke atas inventory. 9. Berhati-hati dengan akaun belum terima. Jadikan pembuka mail dan pengeksposan fungsi yang berasingan. Rekod cek dan wang tunai dalam daftar yang sesuai dan cek sistem untuk deposit sahaja. Nombor 10. Menyediakan cara untuk pekerja melaporkan kecurian atau penipuan oleh rakan sekerja. Ini perlu dilakukan dengan berhati-hati untuk mengelakkan isyarat anda tidak mempunyai pekerja. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Yang Nur Ilyas bin Abdul Rahman. Jadi saya akan menerangkan apakah kesalahan yang dilakukan oleh employee in handling employee theft. Jadi yang pertama ialah fail to create a timely payroll, dan yang kedua ialah fail to engage in the interactive process. Jadi apa benda yang saya nak terangkan ialah pekerja mesti dibayar untuk jam mereka bekerja dan mereka mesti dibayar tepat pada masanya. Ini kerana kita tidak tahu apa masalah yang dihadapinya. Mungkin dia terdesak memerlukan duit untuk menanggung keluarga ataupun dia mempunyai hutang yang belum diselesaikan. Jadi sebagai employee ataupun majikan, kita perlu ada sikap common sense terhadap pekerja-pekerja kita. Jadi yang kedua ialah saya ingin menekankan kesilapan bank dalam kes tadi. Jadi kesilapannya ialah bank tidak mempunyai kamera yang memberikan direct view ke atas deposit box tersebut. Jadi pada pendapat saya ialah semua company ataupun kedai termasuklah bank perlu meletakkan CCTV untuk mengelakkan berlakunya masalah kecurian, perompakan dan sebagainya. Jadi disebabkan ketiadaan CCTV ini, possibility untuk berlakunya kecurian itu sangat besar, and kita tidak akan tahu dan kita tidak boleh nak prove any bukti untuk menunjukkan bahawa kecurian itu berlaku antara staff kita sendiri. Terima kasih. Okey, baik. Kesimpulannya ialah
Kejadian jenayah ni memang kita tak dapat nak elakkan, terutamanya di premis-premis besar. Tak kira besar atau kecil, selalunya susah untuk kita kawal. Jadi kerana itu, setiap perniagaan perlulah menggunakan sistem keselamatan yang bagus, mengikut kapasiti syarikat, dan majikan juga perlulah menitik beratkan tentang keselamatan premis dan juga keselamatan staf. Kecurangan tu tak semestinya daripada orang luar. Kemungkinan juga boleh jadi kecurangan itu daripada pekerja sendiri, staf sendiri. Tak semestinya pekerja baru juga. Mungkin juga pekerja lama, kerana pekerja lama dah tahu selok-belok syarikat, mungkin kerana pengalaman yang dia ada, dan dia lebih tahu selok-belok syarikat dan di mana tempat-tempat majikan ataupun orang atasan menyimpan sesuatu maklumat. Majikan telah bijak dalam membuat satu keputusan sebelum membuat satu hukuman ataupun satu keputusan untuk si pesalah. Majikan perlulah menggunakan bukti yang sangat-sangat kukuh sebelum menangkap ataupun menyalahkan pesalah. Hukuman yang dikenakan haruslah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Majikan perlulah membuat keputusan bukan mengikut perasaan. Majikan mestilah bijak dalam mengawal situasi dan mengawal perasaan agar tidak terlanjur dalam membuat sesuatu keputusan yang sangat terburu-buru.